bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Set my heart Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Okey, dan dah ready untuk sesi Pillow Talk with Nizam Malik pada malam ni. Selamat malam. Apa khabar sekali lagi kepada anda? Okay, dah lama rasanya saya tak live bersama dengan anda di sini dan hopefully sesi live pada malam ni dapat mengubat kerinduan anda kepada saya. Okay, boleh? Siapa rindu siapa ni? Okay, alright. So saya nak tengok dulu siapa yang bersama dengan saya dalam sesi live pada malam ni. Kita ada Nur Muhammad, Uji Abdullah, Muhammad Hanafi, Muhammad Nur,
Nazri Lazim, Syam Pancaran, Jayan, Assalamualaikum dan selamat malam. Zashita Ilyas, Assalamualaikum Tuan. Abdul Wafi, Assalamualaikum Coach Nizam. Taufik Ikram, Muhammad Futaihi, Ummu Ahmad, Syahrul Munirah Abdul Hamid. Ni semua student-student saya ni. Right, Rosli Muhammad, Muhyiddin Faizal, Abnan Lee, Saiful Waq Masrum, Mansur Makdan. Alright. Abnan Lee, loud and clear. Alright, terima kasih kerana respon. Wan Nur Zahara, Assalamualaikum Tuan Nizam Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syahidah Khairi, ready coach. Nasir Bahari, ready. Apa yang ready tu? Okay, Reni Suraya, ya lama tak live sini, rindu. Okay, right. Fauzina Johari, Assalamualaikum Tuan. Laila, Salam Yahmat. Ejam Koyo Kabe, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi Hafiz Salim. Okay, dan semua anda yang sedang menonton saya secara live di Nizam Malik page. Okay, so malam ni kita nak borak-borak seperti biasa. Pilot Talk with Nizam Malik adalah sesi di mana kita nak berborak tentang inspirasi kejayaan. Alright, dan saya suka gunakan ruang ni untuk anda tanya saya soalan, apa sahaja soalan yang anda nak tanya kepada saya, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Tak kisahlah soalan berkaitan dengan saham ke, soalan personal ke, soalan apa-apalah apa yang anda nak tahu. Okey, kalau saya tahu jawapan dia, saya jawab. Kalau saya tak tahu, saya jawab tak tahulah. Okey, alright. So boleh tuliskan dekat ruangan komen di bawah nanti. Okey, saya akan berborak dan berinteraksi dengan anda semua. Okey, dan bagi yang tanya, ini sesi live ke? Ke recording ke ataupun macam mana? Ini adalah sesi live. Saya sedang berlangsung secara live bersama dengan anda. Sekarang adalah 9:06 malam. Pukul terbalik dah saya ni. Okey, 6 Mac 2021. Okey, alright. Wan Nur Zahra, wah cantik background. Terima kasih. Background ni memang cantik kan? Ini adalah gambar background Apple Store. Okey, kalau kita nak pergi beli Apple, inilah antara dia punya suasana dia dekat Apple Store. Okey, alright. Muhammad Farid, cerita cendol coach. Cendol Alah, cendol nantilah kita cerita lain kali lah. Hari ni kita nak cerita Pilot Talk with Nizam Malik. Alright, kita tanya soalan-soalan lain lah. Okey, alright. Alright, Dino Kanda, Assalamualaikum Tuan Nizam Malik. Muhammad Saiful Ishak, saya ready. Alright, Syahidah Khairi, ready nak dengar sharing coach malam ni. Nazri Lazim, live dari kedai IT tu. Okay, alright. Arif Muhammad is watching. Wilson Noje, saya ready untuk nak tuntut ilmu. Nak ilmu apa ni? Okay, alright. Ummu Ahmad, jam saya lambat 4 minit. Okay, kena cepatkan sikit tu. Alright, Hafiz Salim, wow, target iPhone. Muhammad Saiful Ishak, Tuan Nizam, jika ingin membuat simpanan dari gaji bulanan untuk trade saham, boleh suggest berapa persen patutnya disimpan? Simpanlah bermula 10%. Pay yourself first, okay? Okay, alright. So, sementara nak tunggu anda tulis soalan dekat ruangan komen, apa sahaja soalan yang anda nak tanya. Alright, saya just nak share dengan anda wins terbaru saya. Okay, wins ni maksud kejayaan terbaru saya lah, apa yang menariknya. Yang pertama sekali, saya baru je potong rambut. Dan hairstylist saya buat design rambut baru untuk saya ni. Okay, saya tak tahulah kena ke tak. Tapi nampaknya macam muda 10 tahun. Okay, alright. Lebih kurang lah. Okay, dan malam ni juga saya nak share dengan anda beberapa perkara. Okay, iaitu yang saya sebut baru-baru ni. Okay, saya ada nak beli iPad Pro. Okay, so this is iPad Pro. Dia berlubang sikit kat sini ni. Okay, dia iPad Pro. Saya dah berjaya dapatkan, alhamdulillah dah sampai semalam hari Jumaat. Okay, dah dapat dah iPad Pro. So this is iPad Pro 11 inch second generation Wi-Fi plus cellular. Okay, warna silver. Okay, alright. So ni saya nak share dengan anda. Sebelum saya terima soalan-soalan anda, okay, saya just nak share dengan anda benda yang saya kata saya nak dapatkan, dah dapat dah pun, alhamdulillah. Alright, dan ini dia punya Magic Keyboard. Okay, saya ada dapat juga Magic Keyboard iPad. Okay, so that saya boleh gunakan untuk typing, untuk melukis dan sebagainya.
Ini harga dia berapa 1,300 kat 1,359 macam tu something. Alright, dan yang terakhir saya dapatkan adalah pencil Apple pencil second generation, okay, untuk saya melukis lah apa-apa dekat iPad. Okay, alright, so this is benda yang saya dapat, alhamdulillah. So 3 barang ni total semua RM6,000. Okay, so dapat diskaun sikit lah, 5,997. Sebenarnya saya nak beli dekat Apple Store di Mid Valley, South Key, Johor Bahru. Tapi sold out, okay, iPad yang saya nak sold out. Jadi saya terpaksa order dekat dia punya website, dekat machines.com.my tu. Alright, dan dia ship ke store dan kita pick up dekat situ. So proses ni ambil masa lebih kurang 4 hari sahaja. Alright, dan bila dah sampai then kita akan dapat notification by email untuk kita pergi pick up lah dekat store. Okay, so alhamdulillah dah dapat. So dia punya iPad-nya dah buka dah pun. Saya tak sempat unboxing sebab wife saya dengan anak-anak saya excited sangat nak tengok iPad ni. Alright, so kita dah pasang dah. Okay, dah pasang iPad ni dengan dia punya keyboard lah. Okay, so ni rupa dia macam ni. So dia punya kamera belakang dia dekat sebelah sini. So lebih kurang sama macam saya punya iPhone 12 Pro. Sama tak? Lebih kurang sama lah Okay, so kamera dia quite good. Okay, sangat bagus. Alright, dan then kalau nak buka ni dia buka macam ni. So okay, dia lebih kurang macam ni. So kita boleh macam ni. Alright, so this presentation dia kalau kita nak gunakan iPad Pro ni lah. Jadi kita boleh typing, kita boleh gunakan dia punya touchscreen dia. Dia punya touchpad dia. Alright, dan kita boleh buatlah kerja-kerja kita. Okay, so ada password. Tak boleh beritahu password apa. Okay, alright, so this is iPad Pro lah yang saya dapatkan. Okay, tujuan asal saya buat ni adalah untuk saya sebenarnya nak buat sharing. Kalau saya nak menulis, melukis dekat sesi live saya boleh gunakan this iPad so that saya boleh lebih banyak kongsikan saya punya thoughts ataupun saya punya apa yang saya suka nak kongsikan dengan orang ramai dalam bentuk picture, dalam bentuk gambar rajah. Okay, so inilah fungsi yang saya nak. Okay, so basically saya nak share dengan anda macam mana caranya kalau saya nak share screen di iPad ni. Alright, dengan Zoom semua. Okay, so saya nak cuba masuk dekat dalam dia punya kejap dia punya okay, sekejap saya kena invite dulu iPad ni sebagai saya punya panelist. Lepas tu saya kena jadikan dia co-host. Lepas tu saya boleh share whiteboard lah. Jadi saya boleh lukis. Okay, saya nak demo sekejap macam mana rupanya kalau kita sekejap macam mana saya nak mutekan dia ni. Okay, boleh alright, so macam mana saya nak make sure saya boleh sharekan saya punya screen ni. Okay, right, sudah make co-host. Okay, so saya boleh share content dan saya boleh share whiteboard. Nampak tak? Okay, right. So saya boleh lukis kat sini. Okay, kalau saya nak lukis apa-apa, saya boleh lukis lah. Contohnya saya nak lukis segitiga. Saya boleh lukis macam tu. Okay, right. So saya boleh guna color lain lah, warna biru ke apa ke. Saya nak lukis apa Saya nak lukis apa saya nak lukis contohnya lah. Saya nak lukis cendol cendol pulut. Boleh juga. Okay, alright. So jadilah, bolehlah lukis. Okay, dan saya nak tulis apa-apa ke. Okay, saya boleh tulis kat sini Nizam Malik the best. Contohlah kan. So dah boleh dah tulis lukis kat sini. So saya dapat lebih banyak lagi sharing. Kalau saya nak buat apa-apa sharing dengan anda semua, saya boleh lukis-lukis lah di whiteboard ni. Alright, so banyak benda yang kita boleh buat bila kita ada
whiteboard ni. Okay. Alright, so insyaAllah saya akan buat lebih banyak sharing from time to time menggunakan this function. Okay, dan hopefully okay, ianya dapat membantu presentation saya lah. Okay, so saya expect dalam sesi Clubhouse saya akan lebih banyak sharing my thoughts secara audio, tetapi dalam sesi live saya boleh melukis, menconteng dan sebagainya menggunakan this function iPad. Okay, alright. Pesa Juki, bateri tahan tak ni coach? Bateri dia memang tahan. Okay, so ni dia punya pencil pen dia, pencil iPad dia. Okay, pencil Apple lah. Saya pun tak biasa guna, jadi agak kekok sikit penggunaan dia. Okay, alright, so boleh letak dekat situ. Alright, Madiha Hussein cantiknya. Okay, alright. Amirul Abati Khalif, orang cakap lukis lagi senang nak faham. Hehe. Okay, alright. Syed Idrus Al-Sagof, terbaik tuan. Beli alatan semua untuk kebaikan student tuan. Terima kasih tuan. Okay, alright. Hafiz Salim, cendol durian. Okay, alright. Apnali, congkak tuan. Boleh lukis. Nanti kita lukis congkak. Okay. Sambil main congkak, sambil makan cendol. Boleh ke macam tu? Okay, alright. Selamat tinggal whiteboard legend yang banyak jasa. Ni dia. Kita punya whiteboard yang banyak jasa ni, formula average down semua dekat sini. Alright, so dah tak pakai lagi lah lepas ni. So lepas ni kalau saya nak buat presentation, nak lukis apa-apa, saya akan gunakan iPad Pro ni untuk lukisan. Okay. Alright. Nur Hamizah Fawazi, selamat datang, selamat join sesi live ni. Syahidah Khairi, coach RHB Trade Smart boleh guna tak kat iPad Pro? Jawapannya tak boleh. Dekat iPad hanya boleh menggunakan web based sahaja. Okay, RHB Trade Smart desktop app tak boleh nak install dekat iPad. Okay. Alright, Zulfizul, memang racun berbisa ni. Alright, Rizal Abu Hassan, apa terjadi dengan TradingView tuan? TradingView, okay, semua pun dah tahu dah, TradingView disenaraikan dalam alert list dalam laman web Suruhanjaya Security Malaysia kerana menjalankan aktiviti yang tidak berlesen ke tidak berdaftar ke, saya tak pasti apa. Alright, so that's TradingView lah. Okay. Alright, Mas Alias, lepas ni rindulah whiteboard kecil tu. Okay, right. Fizi Farah, cantik skrin belakang tu coach. Terima kasih. Muhammad Futahi, ada tulis nama tak tu tuan? Tak ada. Yang tulis nama tu kita kena order dekat Apple punya website, apple.com punya website. Tapi tak boleh. Okay, so saya order dekat Machines punya website. Alright, dan dia tak ada function untuk engraving tu. Okay, so tak perlulah engraving. Okay, sama je. Okay, asal boleh pakai sudah. Alright, Akilatul Afifah Muhammad Khair is watching. Khairil Iskandar on. Okay, alright. Pak Jatsan, cantik background belakang. Terima kasih. Wilson Noje, nanti banyak kali guna, hilanglah kekok guna Apple Pencil tu. Betul. Ini first time saya guna. Saya jarang guna iPad Pro ke, saya jarang guna. Okay, saya memang tak berapa mahir lagi. Tapi sebab tu kita kena practice dulu untuk mahirkan penggunaan ni. Jadi insyaAllah function yang ada dekat dalam iPad ni boleh digunakan untuk lebih banyak lagi dalam online classes kita. Ataupun dalam sesi live macam ni pun kita boleh banyak berkongsi lah berkaitan dengan apa-apa topik sekalipun. Okay, so hopefully anda bolehlah suka untuk follow sesi live saya. Okay, alright. Mazin Luria, ada jual laptop tattoo coach? Haha. Alright. Okay, so jom kita boleh teruskan dengan sesi Q&A session kita. Okay, inspirasi kejayaan. So apa sahaja soalan anda boleh tuliskan dekat ruangan komen. Alright, dan saya akan jawab soalan-soalan anda. Kita akan borak-borak santai, berinteraksi. Okay, sebab ramai orang tanya soalan kepada saya. Ramai orang message saya dekat WhatsApp, dekat Facebook Messenger. Okay, dekat banyak tempat, dekat ruangan komen. Tetapi saya ni sibuk, tak sempat nak jawab soalan. Kadang-kadang message masuk masa saya tengah drive.
Okey, ada masa saya saya tengah makan dengan family, message masuk. Jadi saya tak sempat nak reply. Okey, satu-satulah. Okey, jadi insya-Allah dalam sesi live macam ni saya luangkan masa saya untuk jawab seberapa banyak soalan yang boleh. Okey, apa sahaja persoalan anda boleh tulis dekat ruangan komen dan saya suka untuk menjawab soalan-soalan anda secara live. Okey, mana yang boleh supaya apa sahaja persoalan anda akan lebih lebih clear lah, lebih jelas nanti. Okay, alright. Muhammad Nasri, macam online dalam butik Apple, betul. Muhammad Ismail, awak memang boleh bos lama. Apa tu bos lama? Okay. Azhar Anwar, salam kami dari Gopeng. Okay, salam orang Gopeng. Azizan Malik, salam coach. Nura Abdullah is watching. Okay, Zulkifli, macam mana nak bagi ada peluang yang tinggi untuk dapat IPO? Jawapannya saya pun tak tahu. Okey, jawapannya saya pun tak tahu. Okey, macam mana nak dapatkan kebarangkalian kita tinggi peluang untuk dapat IPO? Jawapannya saya tak tahu. Sebab nombor satu saya tak beli IPO, yang kedua saya tidak tahu apakah selok-belok IPO lah, macam mana dapatkan IPO. Tapi yang saya faham IPO ni by chance kita dapat. Kita apply 100,000 unit, mungkin kita dapat 20,000 unit. Okay, so by chance bagi saya. Okay, so saya tak berapa minat dengan IPO, tapi kalau nak cuba boleh cuba. Okay, cubalah untuk mendapatkannya. Okay, alright. Saiful Wak Masrom, saya ada beli warrant yang tinggal 8 bulan, boleh terus stay ke tuan? Boleh terus stay ke tak bergantung kepada kajian saham yang tuan lakukan. Okay, kalau tuan rasa saham tersebut masih ada potensi, maka tuan boleh hold. Kalau counter tersebut tuan rasa dah tak okey, dan tuan boleh tinggalkan dia. So sebenarnya bergantung kepada kajian saham tuan. Okay, saya tak dapat nak jawab sama ada okey ataupun tidak dalam masa 8 bulan tersebut. Mungkin okey, mungkin tak okey. So kajilah saham dan dapatkan jawapan dari situ dan buatlah keputusan. Okay, dan keputusan tersebut melibatkan risiko yang anda ambil. Okay. Alright, Saiful Nizam, Tuan Nizam, cup and handle tu ialah breakout lah kan? Cup and handle tu lah breakout. Boleh lah kot, boleh kata macam tu. Okay, Syed Hazan Nurizwan, Syed Hassan, soalan saya untuk strategi dividen, elok fokus satu counter saja atau elok lebih dari satu counter dan cari paling dekat dengan ex-date atau pay-date? Jawapannya adalah untuk strategi dividen, kita fokus kepada satu counter sahaja sebab kita nak fokus beli sebanyak mungkin unit, okay, dan kita nak kumpul sampai 1 juta unit yang pertama dalam satu counter. Okay, dan lepas kita capai numbers tu, barulah kita boleh scale kepada counter-counter ataupun tambah counter lagi. Alright, so fokus, belajar untuk fokus untuk dapatkan dulu 1 juta unit yang pertama, lepas tu barulah kita tambah counter. That's the way yang betul lah untuk kita beli counter dividen. Okay. Ahmad Sufian, salam tuan. Biasa tuan ambil berapa persen je profit atau tuan tunggu signal sell? Depends. Tapi for sure kita nak buat seberapa banyak boleh profit. Alright, tetapi depends jugalah pada counter tersebut. Dia punya maturity dia berapa lama. Alright, dia punya potensi dia kalau dia baru breakout dan saya hold lagi. So dia depends kepada setiap counter. Setiap counter adalah berbeza tetapi lebih kurang sama. Asalkan kita tahu sistem kajian saham, maka kita boleh membuat keputusan yang terbaik. Okay, alright. Syarizan bin Sharom, salam coach dari Kempas JB. Rusdi Nick, possible ke buat kajian RHB Trade Smart tanpa buka akaun dengan RHB? Jawapannya possible kalau anda guna akaun orang lain. Okay. Kalau anda rembat dia punya login ID dan password, possible. Okay. Alright, Azizan Malik, beza buy call dan diskusi saham. Alright, panjang ceritanya ni. Okay, beza antara kajian saham dan juga buy call. First of all, kita kena tahu buy call tu apa. Buy call tu adalah satu panggilan untuk membeli sesuatu saham kepada orang ramai lah. Maksudnya kita ajak orang beli sesuatu counter dan orang yang follow pula tidak mengetahui apakah sebab ataupun potensi yang ada dalam sesuatu counter saham. Okay, dan membeli sekadar mengikut sahaja. Okay, dan buy call ni selalu sinonimnya di orang kata di
dirujuk kepada aktiviti yang mempunyai insider trading. Maksudnya orang ada information dalaman dalam sesuatu counter dan dia nak sharekan info tu kepada orang ramai dekat luar sana untuk beli saham tersebut. So kita sebut dia insider trading. Okay, dia tahu informasi dalaman, which is sesuatu info tu sepatutnya confidential, private and confidential, tetapi dia leak the information kepada orang ramai menyebabkan orang ramai beli saham tersebut. Itulah maksud buy call. Okay, discussion saham pula, discussion kajian saham bermaksud kita membuat kajian saham, okay, sesuatu counter saham tu untuk kita beli, alright, dan kita membeli saham tersebut sekiranya ada potensi based on signal technical analysis sesuatu counter saham, alright, dan still kita membeli saham tersebut dengan adanya risiko. Kita still ada risiko rugi dan kita tak tahu sesuatu saham tersebut akan naik ataupun tidak. Tak ada siapa tahu, tetapi kita memilih untuk membeli counter saham tersebut berdasarkan kajian saham yang dilakukan. Okay? Dan kenapa discussion kajian saham? Sebab dia macam ni tau. Saya ingat lagi masa zaman belajar dulu, saya pernah belajar dalam satu program motivasi. Dia kata kalau you nak belajar dengan lebih efektif lagi, you buat study group. Okay? Daripada you belajar seorang-seorang, lebih baik you belajar sama-sama dengan kawan lah. Okay? Contohnya subjek sejarah. Okey, kalau subjek sejarah, satu buku teks tu kita nak baca semua bab, kita akan ambil masa yang terlalu panjang. Tetapi kalau dia ada 12 bab dan kita ada 12 orang rakan dalam satu study group, contohlah 12 orang, dan setiap orang baca satu bab, okey, dan present dia punya apa yang dia belajar dekat dalam bab tersebut, maka dalam satu session tersebut kita akan dapat baca, so called baca ataupun dapat info berkenaan dengan 12 bab dalam satu buku tersebut apabila semua orang share ilmu yang dia dapat daripada pembacaan dia. Maksudnya, saya baca bab 1, kawan saya baca bab 2, kawan saya seorang lagi baca bab 3. So, bila semua orang baca bab tersebut, kita berkumpul, kita sebut dia study group, dan kita share the knowledge dan setiap orang boleh belajar daripada perkongsian tersebut. So, kita sebut dia discussion, group discussion ataupun study group. Okay? So, itu adalah perkara yang berlaku dekat zaman persekolahan. Ingat lagi tak zaman kita nak PMR, kita nak SPM, kita masuk program motivasi, pakar motivasi kita galakkan kita untuk buat study group. Ingat tak? Okay, so sama juga dalam discussion saham. Okay, kalau kita belajar buat kajian saham dan kita buat sendiri, kita mungkin ada rasa tak pasti betul ataupun tidak kita buat kajian saham. Kita belajar tentang ilmu indikator, kita belajar tentang chart pattern, kita belajar tentang resistance dan support, kita belajar tentang breakout dan sebagainya. Tetapi bila kita buat kajian saham, kita macam tak sure beberapa topik sebab mungkin kita tak cukup faham topik tersebut. Tetapi bila kita buat discussion saham dengan kawan-kawan kita yang sama belajar, maka ada orang yang pandai bab breakout, ada orang yang pandai bab support and resistance, ada orang pandai bab stochastic dan juga RSI, ada orang yang pandai bab candlestick pattern, okay, bullish reversal candlestick pattern, ada yang pandai berkaitan dengan volume contohnya. Jadi bila kita discuss, kita akan berbincang secara ilmiah dan kita akan dapat gambaran sesuatu counter saham tu dengan lebih meluas lagi. Okay, dan ada juga kawan kita akan discuss bab fundamental analysis counter tersebut. Sama ada counter tersebut fundamental dia bagus ataupun tidak. So, bila kita mendapat pandangan ataupun bukan pandangan tetapi info daripada rakan-rakan kita yang buat kajian saham, kita akan cover the whole topic tentang kajian saham dalam masa yang lebih singkat. Mungkin dalam 1 jam kita dapat kaji. Kalau kita buat kajian seorang, 1 jam kita ambil masa untuk kaji 2 counter. Kita boleh kaji 2 counter je. Tetapi bila kita buat study group, sama-sama kita belajar, mungkin kita boleh kaji sampai 6-7 counter dalam satu masa sebab setiap orang akan share penikajian saham mereka. So that's the way tentang discussion kajian saham. Okey, dan discussion kajian saham pula bukan bermaksud buy call, tak semestinya buy call sebab after all kajian hanyalah kajian dan pandangan ataupun pendapat sekadar pandangan ataupun pendapat. Okey, orang boleh share pendapat, okey, saya boleh share pendapat saya, orang lain boleh share pendapat dia. After all, last kali you buatlah keputusannya sendiri. Okey, saya ingat lagi macam zaman saya nak resign daripada kerja makan gaji saya.
Okay, masa saya nak resign, ia bukanlah satu keputusan yang mudah untuk saya buat. Okay, jadi sebelum saya resign, saya akan pergi tanya pendapat orang. Saya akan tanya pendapat ibu bapa saya akan tanya pendapat guru-guru saya akan tanya pendapat rakan-rakan saya yang dah resign, saya akan tanya pendapat wife saya akan tanya pendapat orang yang saya percaya untuk mendapatkan information dan sudut pandang daripada orang lain, sudut pandangan yang berbeza daripada orang lain. So itu adalah benda yang tidak salah dan bukan bermaksud bila kita tanya pendapat orang lain, kita akan perlu bersetuju dengan pendapat orang tersebut dan kita tak semestinya perlu ikut pandangan orang tersebut. Okay, so ini adalah cara berfikir orang dewasa bagi saya, di mana bila orang bagi pendapat, kita boleh sama ada terima pendapat tersebut ataupun kita boleh kritik pendapat tersebut. Okey, kalau kita ada ilmu lah tentang topik tersebut dan kita still ada rights untuk buat keputusan kita sendiri dalam pilihan hidup kita. So sama juga dalam saham, kita ada keputusan kita sendiri. Kita boleh pilih kaunter apa yang kita nak beli, walaupun 1000 orang cakap apa di luar sana, kita yang pilih sebab akaun CDS tu akaun CDS kita. Okey, jadi pada pandangan saya tak ada masalah untuk orang nak discuss ke apa-apa ke, nak bagi pendapat ke. Alright, macam bola sepak lah pun. Kita tengok JDT, pasukan yang sangat-sangat popular dekat Malaysia. Ada je orang buat video dekat YouTube cakap tentang JDT, tentang player JDT, sama ada player JDT bagus ataupun tidak. Diorang share pendapat. Kalau share pendapat pun tak boleh, dan tutuplah semua channel untuk orang bersuara. Okay, so itu adalah sekadar pandangan saya lah, sekadar pandangan saya tentang perbezaan antara discussion kajian saham dengan buy call. Okay, but the problem adalah dengan buy call ni adalah sesuatu perkara yang memang berlaku di luar sana, di mana ada grup ataupun ada individu yang memang dia bagi counter untuk push harga saham tersebut. Dia ajak orang ramai-ramai membeli saham, okay, dan itu adalah sesuatu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Kita sebut dia manipulation dalam pembelian dan penjualan saham, okay, dan benda tu sepatutnya ditegah ataupun dilarang ataupun perlu dielakkan, okay, sebab kita nak saham naik dengan tanpa manipulation daripada mana-mana pihak. Okay, jadi benda tu buy call ni memang sepatutnya ditegah, sepatutnya dihalang, sepatutnya dibasmi, dan individu yang buat buy call ni sepatutnya memang perlu diambil tindakan lah. Siapa yang buat yang draw the attention kepada sesuatu counter, kena kita elakkan daripada benda-benda macam tu lah. Okay, dan for sure juga orang ramai juga perlu ada ilmu tentang pemilihan kaunter saham, sebab itulah basis dalam kita melabur saham. Kita boleh pilih kaunter saham pilihan kita dan setiap orang ada cara masing-masing nak kaji saham. Okey, ada orang suka fundamental analysis, ada orang suka technical analysis, ada orang suka ikut hati, ikut kata hati kan. Jadi terpulang kepada masing-masing. Tak ada salah pun, tak ada siapa kata betul, tak ada siapa kata salah. Cara masing-masing. Okey, tetapi bila kita dah buat keputusan, kita kena ambil tanggungjawab bila buat keputusan tersebut, dan janganlah kita menyalahkan orang lain apabila kita sendiri yang membuat keputusan dalam pembelian dan penjualan saham kita. So that's the point tentang topik tersebut yang saya ringkaskan secara padat dalam beberapa ayat. Okay, so hopefully anda faham, dan kalau anda ada pendapat anda boleh share dekat ruangan komen. Alright, dan jangan lupa untuk bantu saya klik button share sesi live pada malam ni. Saya kalau boleh nak ramai lagi kawan-kawan kita untuk follow secara live, dan saya nak share more thoughts yang lebih power dengan anda semua. Kalau anda suka apa yang saya kongsikan, anda boleh klik button share, alright, dan invite rakan-rakan anda di ruangan live ini, supaya the more the merrier, lebih meriah kita pada malam ni. Alright, lagi bersemangat saya nak share kepada anda semua. Boleh tak? Alright, Mufi Hawa. Assalamualaikum Tuan Nizam. Salam dari kejauhan, dari wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih jauh-jauh follow saya. Alright, Reni Suraya is watching. Khairil Iskandar, apa komen coach tentang iSaham? Saya pun tak tahu iSaham sebab saya tak menggunakan platform iSaham. Jadi saya pun tak kenal sangat tentang iSaham, jadi saya no comment lah. Okay, alright. Ismadi Maharub, alhamdulillah profit 20% minggu ni dengan Warren. Thank you Sifu Tuan Nizam. Alhamdulillah. Marizam Ramli, Syed Idrus Al-Sagaf, hari Jumaat lepas ada counter yang dalam downtrend, tiba-tiba ia jadi uptrend tuan. Bukan masalah untuk sesuatu counter yang downtrend menjadi uptrend, sebab trend ni memang boleh berubah
dalam pasaran saham. 3 trend dalam saham. Meh kita bercakap tentang trend, kita melukis nak. Jom kita guna kita guna kita punya apa? Kita punya function untuk melukis ni. Okey, jom kita belajar sikit. Boleh tak? Siapa nak belajar? Siapa nak belajar bersama dengan saya tentang trend, okey? Okay, alright. So saya nak share content, saya nak share whiteboard. Okay, nampak tak whiteboard saya? Okay, so dekat dalam pergerakan harga saham ni, dia ada soal trend. Okay, nampak ada soal trend. Okay, jadi dalam pergerakan harga saham ni ada 3 trend yang utama. Okay, yang pertama adalah uptrend. Yang kedua adalah sideways. Yang ketiga adalah downtrend. Okay, so uptrend, sideways, okay, dan downtrend. Okay, so ketiga-tiga trend ni adalah perkara yang boleh berlaku dalam mana-mana kaunter saham. Okay, dia bersilih ganti berlaku dalam pergerakan harga saham. Sesuatu saham dia boleh uptrend, dia boleh naik, kemudian dia boleh sideways dan dia juga boleh downtrend. Okay, dan itu bukan perkara yang pelik bagi sesuatu kaunter saham. Harga saham dia bertukar trend. Okay, daripada uptrend dia jadi sideways, kemudian dia jadi downtrend, kemudian dia jadi uptrend balik. So itu tak ada masalahnya. Jadi bila saya baca Tuan Syed Idrus Al-Sagoff, Jumaat lepas ada counter yang dalam downtrend tiba-tiba jadi uptrend, baguslah. Sebab dia nak bertukar trend menjadi uptrend. Okay? So tetapi dalam pergerakan harga saham, kena faham, harga saham ni dia bergerak dalam mode turun dan naik. So kalau dia naik, dia turun, naik, turun macam ni. Okay? Dan dalam sideways juga harga saham ni dia bergerak dalam mode turun dan naik macam ni. Alright, dan downtrend juga harga saham ni sebenarnya bergerak dalam mode turun dan naik. Okay, dia turun naik tetapi dia semakin ke bawah. Okay, jadi itu adalah perkara yang normal berlaku dalam saham. Adakah anda masih bersama dengan saya ni? Boleh mendengar ke? Adakah okey skrin saya? Okey ke okey ni? Kalau okey, komen okey dulu. Adakah anda nampak dengan jelas? Boleh tak tolong tulis dekat ruang komen dulu. Okay, saya tengah share tentang trend ni. Okay, nampak ya? Okay, alright, terbaik. Terima kasih kerana respon. Okay, alright. Okay, alright. So, dalam pergerakan harga saham ni, macam mana kita nak buat profit? Ada banyak cara sebenarnya. Okay, kalau kita beli dekat bawah ni dan jual dekat atas ni, kita akan buat profit. Alright, ataupun kita beli dekat bawah ni dan jual dekat atas ni, kita akan buat profit. Kita beli dekat bawah ni dan jual dekat atas ni, kita akan buat profit. Okay, nampak tak? Okay, kalau kita nak buat profit secara capital gain lah. Okay, so dalam sideways juga kita boleh buat profit sekiranya kita berupaya beli dekat bawah ni dan jual dekat atas ni. So kita akan buat profit. Alright, dan kalau kita beli dekat bawah ni dan jual dekat atas ni, maka kita akan dapat buat profit. Okay, alright. So dalam downtrend juga boleh buat profit sekiranya kita beli dekat bawah ni dan jual dekat atas ni. Okay, beli dekat bawah ni dan jual dekat atas ni. Beli dekat bawah ni dan jual dekat atas ni. So kita akan buat profit. Right. But the problem adalah ramai orang, okay, dia membeli saham dengan tidak tahu apakah maksud trend. Dan dia tak tahu membaca trend dengan betul. Dia tak tahu sesuatu saham tu tengah uptrend ke, downtrend ke, dia tak tahu. Jadi apa yang terjadi? Ramai orang membeli saham yang sedang bergerak dalam mode downtrend. Okay. Apa yang terjadi? Dia beli dekat sini. Alamak. Macam nak buat ni? Okay, right. Okay. So apa yang terjadi adalah dia pergi beli dekat sini. Okay, dia beli dekat sini. Alright, kemudian bila harga saham tu naik atas kejap, dia tak sempat nak jual. Okay, lepas tu harga saham tu turun ke bawah dan dah sampai kat sini. Nampak tak dia loss? Dia akan berlaku capital loss sebab harga yang dibeli lebih tinggi daripada harga yang sekarang. Sekarang harga terkini
dah lebih rendah daripada harga yang dia beli. So dia turun ke bawah, okey. Dan bila dia naik sekejap dia pun tak jual, dia turun bawah lagi, so dah sampai kat sini. Okey, so apa yang terjadi adalah ramai orang dia beli sesuatu saham yang going downtrend, okey, dia beli dekat sini, dia tak jual kat sini, dia tak jual dekat sini, dia tak jual kat sini, dah sampai dekat sini. So inilah keadaan dinamakan loss, okey. Dan bila dia jual dekat bawah ni, dia clear position kat bawah ni, dia mengalami loss. Loss dalam pergerakan harga saham. Okay, so downtrend adalah sangat-sangat berbahaya dalam pergerakan harga saham. Jadi kalau boleh kita tak nak duduk dalam counter yang downtrend. Kita tak nak. Kalau boleh, alright? Sebab dia adalah pergerakan yang semakin ke bawah, semakin lama semakin ke bawah. Okay, so dalam sideways pula, okay, memang bagus kalau kita berjaya beli dekat bawah ni dan bila dia naik kita jual dekat atas ni. Okay, tetapi masalahnya adalah ramai orang tak tahu nak beli dekat bawah ni macam mana. Tak nampak. Harga sedang menurun ke bawah, jadi tak berani nak beli. So kebanyakan orang dia tunggu harga saham tu naik sikit, dia nampak macam cantik, dia pun pergi beli dengan harapan harga saham tu akan naik ke atas. Tetapi apa yang terjadi adalah because of saham tu masih lagi dalam range sideways, maka dia turun ke bawah dan dia berada di paras yang lebih rendah daripada harga sebelumnya. Dan orang yang membeli saham ni dia rasa macam panik, takut, dia takut harga saham ni jatuh ke bawah lagi. So apa yang dia buat adalah dia jual dekat sini. Okey, dan lepas dia jual harga saham tu naik semula. Okey, naik semula dan dia pun meleleh air liur. Okey, alright, dan itulah sideways. So sideways ni ibarat macam kita masuk ke dalam satu gelombang turun dan naik. Okey, kita di lambung ombak turun dan naik. Okay, jadi turun naik tu kita macam tak berapa pasti apa yang berlaku dalam saham tersebut. Okay, itu yang menyebabkan ramai orang struggle dalam sideways juga. Jadi dalam melihat pergerakan ini kita tak nak sideways. Kita tak nak sideways. Kita pangkah sideways. Sebab dia akan membahayakan kita lah. Okay, so apa yang kita nak adalah kita nak berada dalam position counter yang uptrend. Okay, sebab apa? Bila kita beli pada harga di counter yang uptrend, dia naik kita boleh jual. Okay, contoh kita beli kat bawah ni, dia naik ke atas ni, maka kita boleh jual. Tetapi masalahnya adalah ramai juga orang yang membeli saham ni ketika di sini. Ketika nampak harga saham tu naik, dia excited, terkejar-kejar beli dan ramai orang cakap saham ni bagus, fundamental bagus, technical bagus. Jadi dia pun nampak harga saham tu hijau, dia pergi beli. Okay, lepas dia pergi beli, harga saham tu jatuh. Bila jatuh, dia kata, apa ni? Kata counter bagus. Tapi counter ni jatuh. Tak boleh jadi macam ni. Kalau jatuh lagi, rugi aku. Okay, so pergilah jual dekat sini. So lepas dia jual, apa yang terjadi? Harga saham tu naik semula. Sebab dia dalam mode uptrend. So bila dia jual, dia nampak, harga saham ni naik lebih tinggi daripada harga yang aku beli dulu hari tu. Dia beli kat situ, kat sini. Sekarang harga dah berada dekat sini. Dekat sini. Tak boleh jadi ni, mesti nak naik lagi ni. Okay, jadi apa yang dia buat? Dia pergi beli lagi sekali. Dia pergi beli lagi sekali. Lepas dia beli, harga saham tu turun balik. Okay, dia turun balik, dia kata tak boleh jadi ni. Kalau turun lagi ni, rugi lagi aku. Aku mesti clear position. So, bila clear position, dia jual dekat bawah ni. Okay, so bila dia jual dekat bawah tu, lepas dia jual, harga saham tu naik ke atas lagi semula. So, bila naik atas lagi semula, dia berada dekat paras tertinggi puncak ni. Alright, dia kata dah 2 kali dah terkena dengan counter ni. Tak boleh jadi ni. Dah naik atas tinggi ni. Betul-betul nak naik counter ni. Lebih baik kita cepat beli. Kalau tidak tertinggal ni untuk dapatkan keuntungan daripada saham ni. Okay, so dia pun pergilah beli balik semula dekat paras paling tinggi ni. So lepas apa yang terjadi, saham ni bertukar trend daripada uptrend kepada downtrend. Dan dia terperangkap dekat atas puncak paling bawah ni sebab dia tak nak jual. Bila harga saham jatuh, dia kata nanti naik balik. So dia tak nak jual, tapi hakikatnya harga saham tu bertukar trend daripada uptrend menjadi downtrend dan dia berada di puncak paling atas sedangkan harga saham dah turun paling bawah. So uptrend juga bahaya. Nampak tak? Bahaya. Jadi kita tak nak uptrend ni sebab uptrend juga boleh buat kita rugi. So kita dah pangkah dekat downtrend, kita dah pangkah dekat sideways, kita dah pangkah kat downtrend. Ke uptrend. So kita nak beli kat mana ni sekarang ni? So tiga-tiga pun dah tak bagus dah. Jadi macam mana kita nak membeli saham? So jawapannya adalah kita kena menggunakan
ilmu yang betul tentang saham ni. Okay, jangan main-main je dalam saham ni. Alright. So jawapan yang betul adalah, okay, ni saya kena padam dulu. Okay, kita padam dulu. Okay, so dalam uptrend ni, apa yang betul adalah, okay, macam saya lukiskan tadi, okay, uptrend ni harga saham dia bergerak ke atas, tetapi along the way harga saham ni dia turun dan naik macam ni. Okay, dia memang berturun dan naik. Kenapa turun dan naik? Sebab ada orang beli, ada orang jual saham. Okay, jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak membeli saham ni ketika berada dekat paras bawah ni dan jual dekat atas. Okay, dan beli dekat bawah ni dan jual dekat atas. Dan kita akan membuat profit. So apa yang terbaik sebenarnya dalam uptrend adalah kita nak berada di position di sini. Okay, what if setiap kali kita membeli saham, harga saham tu memang nak bergerak ke atas, alright, dan kita telah membeli saham tu ketika harga saham tu baru sahaja nak memulakan pergerakan naik ke atas, dan kita boleh membuat profit apabila kita beli di bawah ni dan kita jual di atas ini. Alright, maka kita akan buat profit secara capital gain, dan itulah cara paling mudah untuk kita membuat keuntungan dari pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So that's benda yang saya nak kongsikan setakat ni. Okay, so far boleh faham tak? Kalau faham, sila komen faham di ruangan komen di bawah. Cuba komen dulu, faham ke tak apa yang saya explain ni? Okay, alright. Kalau faham, sila komen faham dulu. Okay, alright. Saya nak jawab soalan-soalan anda malam ni. Alright, Muhammad Shah, salam coach. Ada ke peserta WSM 2.0 yang tarik diri? Rasanya tak ada kot. Okay, alright. Nur Hamizah Fawazi, salam tuan. Okay tak nak hold counter yang nak consolidated tuan? Tuan pasal corporate exercise ni, tuan boleh tanya dealer tuan. Okay, dealer ni adalah orang yang sesuai untuk tanya soalan-soalan macam ni. Consolidated ni nak jual ke, nak beli ke, nak hold ke, tanya dia orang. Okay, apa pendapat dia orang? Okay, alright. Okay, saya tengah membaca soalan-soalan anda ni. Alright, Oscar Victor, Assalamualaikum tuan. Apa yang akan berlaku pada saham trader jika semalam beliau meninggal dunia? Jawapannya, apa yang berlaku pada saham trader jika semalam beliau meninggal dunia? Jawapannya adalah tak jadi apa-apa lah. Tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Alright, Dia Nadia, salam. Saya dah join newbie, now baru nak join PSM, nak lebih knowledge untuk kajian. Dah buka CDS account, RHB tapi masih tak faham nak buat kajian. Okay, tak apa, boleh belajar dulu. Alright, 10 Isner, terbaik, mantap. Alright, siapa yang suka saya buat presentation guna iPad Pro? Cuba komen best. Alright, Zulkifli Muhammad, okey tak tuan kalau saya stop trade counter induk, saya hanya tumpu counter warrant sahaja? Terpulang kepada tuan kalau tuan faham macam mana nak trade counter warrant. Okey, Hafiz Salim, ada bezakah antara buy call dengan spekulasi? Spekulasi ni maksudnya adalah kita cuba predict pasaran saham ataupun pergerakan harga saham based on informasi-informasi yang kita dapat. Okey, contohnya ada news yang keluar tentang sesuatu counter saham tu dapat projek dan sebagainya, dan kita speculate harga saham akan naik. So ibarat macam meramal. Kita tak tahu tetapi kita meramal. So orang boleh speculate, dan speculate ni siapa-siapa pun boleh buat. Suka hatilah nak speculate. Okay, so spekulasi ni orang punya idea, dia nak fikir macam mana, tetapi tak ada siapa yang tahu tentang masa akan datang. Okay, alright. Nur Izani Muhammad, salam Tuan Nizam Malik, geng Spire dulu-dulu. Semoga murah rezeki. Apa yang dimaksudkan dengan T0, T1, T2, T3, T4, T5 dan seterusnya? T0, T1, T2 tu maksudnya hari kita belilah. T0 tu adalah hari yang kita beli, T1 hari yang seterusnya, T2 dan yang ketiga adalah yang seterusnya. Okey, so dalam saham ni dia ada tempoh T2, di mana kalau anda guna account CDS yang boleh menggunakan limit ataupun leverage daripada broker ataupun investment bank anda, dia ada tempoh T2 lah, di mana saham tersebut anda kena jual ataupun anda kena pick up, okay, dalam masa T2. Maksudnya kalau anda tak masukkan duit, nanti dia akan force sell.
So lebih kurang macam itulah. Tapi nak senang cerita, kita tak payahlah guna akaun yang guna leverage tersebut. Kita just guna modal yang kita ada sahaja untuk membeli dan menjual saham kita. Alright, dan kita just beli saham dengan tenang lah basically, okay? Alright. Iskandar muda, harap Tuan Nizam bagi kat saya whiteboard azimat tu, tinggal nilai nanti. Tinggi nilai nanti. Itu anak-anak saya main lukis-lukis. Alright, Muhammad Rizwan Yazi, salam Tuan. Saya nak tahu rutin harian dalam trading Tuan. Malam Tuan buat kajian dari pukul berapa ke pukul berapa? Dan semasa market buka, Tuan buat kajian apa ya? Rutin sebenarnya depends kepada situasi semasa. Okay, kalau saya on position sesuatu counter saham, saya sebenarnya memang akan monitor saham saya from time to time. Okay, dan ketika pasaran saham ditutup juga saya akan monitor saham saya. Tetapi bila saya dah kaji saham tersebut, saya dah in mind tau. Saya dah tahu dah counter ni support dia kat mana, resistance dia dekat mana, signal dia, time frame daily apa dia, time frame weekly apa dia. Saya dah ingat in my mind. Sebab counter yang saya beli mestilah saya ingat kajian saham dia kan. Okay, jadi saya ingat based on trading plan saya. So saya dah tak risau lagi tentang counter tersebut asalkan dia still dalam trading plan saya punya structure lah maksudnya. Alright, jadi saya just semak sahaja kajian saham tu. Okay, bila pasaran saham ditutup. Okay, contohnya saya tahu support sesuatu counter saham tu harga dia berapa, dan bila harga saham tu tutup saya nak tahu sama ada di atas support ataupun di bawah support dah. Itu je yang penting bagi saya. Alright, dan bila saya nak kaji saham, bila saya nampak ada peluang lah dalam pasaran saham ketika sentimen negatif. Okay, so saya lebih banyak mengkaji saham ketika pasaran saham merah. Ketika harga saham tutup merah, semua orang cakap pasaran saham tak bagus, semua orang kutuk-kutuk pasaran saham, masa tu saya akan mencari peluang dalam pasaran saham. Okay. Alright. Khalil Othman, terbaik Tuan Nizam Malik. Terima kasih. Oh, Khairil Iskandar, apa komen coach tentang screener iSaham? Saya tak pasti sebab saya tak gunakan screener iSaham. Saya banyak menggunakan investing.com. Okay, alright. Dahlia Syazwan, macam mana Tuan bahagikan masa belajar saham semasa Tuan baru berjinak dengan saham? Adakah all out setiap malam atau weekend non-stop? Tuan akan spend time limit berapa jam? Dahlia Syazwan, macam mana saya uruskan masa saya? Sebenarnya macam ni, mentor saya pesan untuk membuat kajian saham ni setiap malam. Setiap malam kena buat latihan kajian saham, kena buat backdated study counter-counter yang kita nak beli, counter-counter yang kita target. Alright, so ataupun backdated study, counter-counter yang dah gerak naik, kita nak kaji balik signal dia. Okay, so buat benda tu setiap malam, mentor saya pesan. Jadi saya ikut pesanan mentor saya. Dulu masa saya baru-baru belajar saham pada tahun 2014, saya memang balik kerja je, saya akan rehat, petang tu saya rehat, saya mandi, solat apa semua. Lepas tu pukul 9 malam atau 10 malam, saya akan buka laptop saya akan memang start study lah saham saya. Okay. Dan masa tahun 2014, ni nak cerita dengan anda sikit. Masa tahun 2014, saya PJJ dengan wife saya. Perkahwinan jarak jauh. Okay. Sebab masa tu wife saya masih lagi housemanship di Kedah, di Hospital Sultan Abdul Halim, Kedah. Dan saya di Johor Bahru sebab saya bekerja di Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru. Jadi saya memang wife saya tak ada dekat rumah dan saya masa tu masih lagi duduk dengan parent saya di Johor Bahru dan saya tak ada anak lagi lah, for sure masa tu kan baru kahwin tahun 2014. Okay, jadi masa tu saya memang fokus all out dalam kajian saham. Jadi malam pukul 9 malam, 10 malam lepas makan apa semua, saya akan buka laptop saya dan buat kajian saham, latihan kajian saham saya. Dan saya memang betul-betul latih diri saya untuk mahirkan kajian saham saya. Okay, dan sikit saya nak share dengan anda. Saya akan betul-betul ingat apa yang coach saya ajar, mentor saya ajar tentang kajian saham dan saya akan ikut sebiji apa yang dia ajarkan dan saya tidak campur adukkan apa yang saya belajar dekat tempat yang lain. So mentor saya dah ajar sistem kajian saham. Dia kata buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Saya ikut je sebiji dan alhamdulillah dalam masa sebulan pertama saya belajar saham, saya dah buat 100% profit.
Okay, counter pertama yang saya buat profit adalah counter Ifka MSC Berhad, dan counter pada tahun 2015 saya buat profit daripada counter S Ceram 100%. Pada tahun 2016 ke 2017 saya buat profit 100% juga counter Runhill. Okay, so ni adalah counter-counter yang saya ingat lah. Ada banyak lagi counter yang saya trade. Alright. Jadi alhamdulillah banyak benda yang berubah dalam hidup saya selepas saya menceburkan diri dalam dunia saham. Bukan kata semua trade saya untung. Ada rugi juga, ada rugi yang menakutkan saya. Alright, sebab tu orang ingat trade saham ni kaya je. Sebenarnya struggle juga pada awal permulaannya, sebab ada masa kita untung, ada masa kita rugi. Alright, jadi saya masih lagi struggling dalam beberapa tahun pertama saya trade saham, dan masa tu saya masih lagi bekerja sebagai seorang pharmacist. Alright, tetapi saya tak quit. Okay, ramai orang bila dia rugi dalam saham, dia berhenti, dia give up, dan dia salahkan pasaran saham. Dia kata pasaran saham tak bagus, dan dia pergi buat benda lain. Okay, tetapi saya tetap konsisten dan istiqamah, istiqamah namanya. Alright, dan saya teruskan juga perjalanan saya dalam saham ni, dan saya tetap mahirkan diri saya dalam dunia saham, dan alhamdulillah saya mencapai banyak result dalam aktiviti trade saham saya, sehinggalah hari ini saya masih lagi aktif trade saham, dan alhamdulillah saya buat profit sebanyak 5 angka dalam satu trade saham. Alright, dan banyak benda yang berubah dalam hidup saya sejak saya kenal dunia saham lah di Bursa Malaysia, dan saya fokus hanya dalam Bursa Malaysia. Global saya tidak fokuskan. Dulu saya belajar pasaran saham global daripada Adam Khoo, stock trader millionaire dari Singapura, tetapi bila saya cuba buat, saya tak rasa dia kena dengan jiwa saya. So saya lebih suka Bursa Malaysia sebab dia very simple, okay, direct to the point. Kita boleh transfer duit masuk dalam trading account kita dengan beberapa klik, dan kita boleh withdraw balik dalam masa 1 hari macam tu dah dapat balik duit kita, dan kita boleh ulang-ulang proses ni sampai bila-bila. Okay, so bagi saya Bursa Malaysia dan juga tool online yang kita ada sekarang adalah satu alat yang kita boleh gunakan untuk generate income. Alright, dan kita kena buat dengan betul lah supaya kita tidak mengalami kerugian yang besar dalam aktiviti trade saham kita. Okay, alright. Mazin Luriah, coach, macam Remiser Bank hantar tu kira buy call juga ke? Tak tahulah, saya rasa macam buy call juga. Macam bagi counter entry price berapa, loss price berapa kan. Tapi tak tahulah kalau dia orang ada lesen yang boleh buat macam tu kan. So tak ada masalah untuk buat macam tu. Saya tak tahulah. Okay, tapi for sure mereka di backup dengan researchers di belakang mereka. Mereka ada research team mereka. Cuma masalahnya adalah orang yang menerima buy call ataupun orang yang menerima counter tersebut, adakah mereka mempunyai mindset yang betul untuk beli saham tersebut? Adakah mereka bersedia untuk mengambil risiko yang ada dalam sesuatu counter saham tersebut lah. Okay, so that's it. Alright, Azura Arifin, Tuan Nizam nak tanya, kenapa saham yang baru keluarkan warrant, saham induknya akan jatuh? Kenapa kenapa saham yang baru keluarkan warrant dia akan jatuh? Saya pun tak pasti. Adakah selalu macam tu ataupun setengah counter sahaja? Saya tak pasti. Okay? Dan bagi saya tu tak berapa penting sebab harga saham boleh naik dan harga saham boleh turun. Okay? Tak semestinya because of warrant dia lah. Alright, Read Majusim. Coach, kajian saham dekat stok induk boleh tak apply kajian sama dekat warrant stock? Boleh, jawapannya boleh. Cuma kena buat kajian dengan betul lah basically. Okay, Jeffrey bin Budin. Hari tu saya buka akaun CDS RHB Investment di Bintulu dan ejen tu tanya dah ikut kursus ke dengan Nizam Malik. Okay, alright. Akilatul Afifah, saya. Wilson Noji, saya nak. Rosna Sapa, nak tuan. Siti Nur Haris, Assalamualaikum coach dari Ranau, Sabah, bersyukur sangat jadi tim WSM 2.0. Terima kasih. Hamizan Salih, ada tool baru ni, rajin coach melukis. Ya, betul tu. Alright. Lindawati, jom kita rasmikan iPad Pro. Dah rasmi dah tadi. Okay, alright. Rezwan Ahmad, Malaysia sedang menuju era 5G. Apa pendapat tuan tentang counter berkaitan dengan 5G? Kita masuk dalam watchlist terutama dalam top 30 counters. Jawapannya adalah sebenarnya tak kisah apa counter pun, dalam sektor apa sekalipun, kita kena kaji dia punya fundamental analysis dan juga technical analysis. Okay? Dan
kita tak boleh speculate. Ni so called macam speculate because of 5G is coming dan kita nak beli counter 5G. Mungkin betul, mungkin salah. Tetapi pada pandangan saya lebih baik kita buat kajian saham, fundamental dan technical analysis dan kita jelas dengan apakah sebab kita membeli sesuatu counter saham. Jangan beli saham dengan sekadar cuba-cuba sahaja. Okay, just fokus kepada kajian saham dan make sure kita buat dengan betul lah. Okay. Alright. Alidin Abdul Hamid, saya nak tuan. Kejora Lan, terima kasih Sifu Tuan Nizam. Zalif Amnan, yes tuan masih. Okay, alright. Saya tengah membaca soalan-soalan anda dan komen anda di ruangan komen. Alright, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang luangkan masa. Kita dah ada 405 views yang sedang menonton secara live. Berikan tepukan paling gemuruh kepada anda semua kerana luangkan masa pada malam ni untuk sesi Pillow Talk with Nizam Malik. Saya harap saya memberi sedikit inspirasi kejayaan kepada anda. Alright, dan anda boleh gunakan sesi ni untuk memberikan semangat kepada diri anda untuk lebih berjaya. Okay, mungkin dalam dunia saham, kalau bukan dunia saham pun tak apa. Apa sahaja anda boleh berjaya. Okay, alright. Zul Fizul, whiteboard baru okey je. Ayim Penyayang, boleh tuan screen clear. Alright, terbaik. Alright. Nur Samsudin, tuan magic whiteboard yang lama saya nak boleh. Oh, ni dah ni. Okay, alright. Cakap pasal lelongan awam Okay, right. Okay, alright. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya. Saiful Bahari Muhammad, itu yang risiko bila buy call tanpa ilmu. Jadi capital loss, mula finger point, salah menyalah, betul tu? Alright. Umu Ahmad, saya pernah kena dengan Inari, beli untung awal-awal lepas tu rugi. Saya tunggu 2 minggu masih rugi, jual. Lepas sebulan naik. Pesa Juki, nampak tuan berbaloi beli iPad ni, sedap nampak melukis. Terima kasih. InsyaAllah lukisan akan bertambah lebih cantik lagi lepas ni. Alright, Read Majusim, ilmu mahal ni coach. Okay, alright. Suziati Muhammad Nasir. Faham. Terima kasih kerana komen. Alright. Ira Akira Syakirah pun ada, top fan kita dari Kuwait. Apa khabar? Sihat ke? Alright, Miji CJ7. Sekiranya beli saham yang di bawah bagus atau saham tu akan terkeluar dari list saham? Tak faham soalan saya. Saya tak faham soalan. Alright, Muhammad Izwan best, Atikah Muniza best, Lindawati best, Sumaznah Ahmad best sangat tapi rindu whiteboard. Okay, alright. Rahmat Azim, nak kelas Warren tuan, please. Nurliza Amran, best tuan. Nampak pergerakan dengan jelas, gambar terbaik. Okay, alright. Terima kasih. Roslan Muhammad, malam minggu yang bermanfaat. Okay, alright. Khairil Iskandar, untuk newbie cuba elakkan counter Warren kan tuan. Sebenarnya newbie kalau nak trade counter Warren boleh. Tetapi pastikan anda equip diri anda dengan knowledge tentang counter Warren. Sebenarnya tak kisah kita nak beli counter apa. Yang penting kita tahulah apa yang kita buat. Dan always start small, grow big. Bermula dengan modal yang kecil sebab kita nak make sure kita mulakan langkah dalam saham ni, kita tidak damage dalam permulaan kita. So kita nak kena mulakan langkah dengan selamat dan bila kita dah faham apa yang kita buat, kita tahu risiko yang kita ambil, lepas tu baru kita boleh scale up ke modal yang lebih besar dan barulah kita boleh trade dengan lebih yakin lagi. That's the process yang saya regards sangat penting untuk semua newbie di luar sana. Okay, alright. Din bin Aziz, coach, background nice, terima kasih. Gorol Papesioh, ramai tengok dari news. Betul tu. Muhammad Sufian, betul kan tuan, kalau modal tinggi ambil 10% profit pun banyak, boleh juga. Juzaili Ashran, tuan Nizam untung saham kita kena declare LHDN juga ke? Saya tak pasti, tapi buat masa ni macam tak. Kalau LHDN keluarkan apa-apa announcement kena bayar tax, kita bayar je lah tax. Tak apa. Okay, tak ada masalah. Fazlan Mak Yasin, Assalamualaikum Tuan Nizam. Mohon Tuan share macam mana Tuan Nizam tentukan position sizing setiap kali Tuan trade. Ada apa-apa rules yang Tuan follow? Thank you Tuan Nizam. Position sizing. Apa maksud position sizing adalah macam mana kita decide modal kita nak masuk berapa banyak. Okay, itu cara yang paling simple lah nak explain. Jawapan saya adalah semua comes to your experience dalam trade saham. Sebenarnya modal ni, pasal modal, tak ada apa yang betul dan tidak ada apa yang salah dalam modal. Berapa banyak modal kita nak letak.
semuanya mengikut kapasiti anda. Berapa yang anda boleh handle kerugian dalam saham tersebut. So bukan bermaksud letak modal lebih besar lebih bagus. Okey, dan juga bukan bermaksud letak modal rendah bagus. Okey, memang betul kita perlukan modal lebih besar untuk kita buat duit yang banyak dalam saham. But the thing is, kalau anda tidak tahu berapakah risiko yang anda ambil dan berapakah kemungkinan anda loss dalam sesuatu kaunter saham, itulah yang menyebabkan anda trade saham dalam kerisauan. Okey, so apa yang saya boleh kongsikan dengan anda adalah trade sebanyak mungkin. Buat trade tu banyak kali. Jangan stop. Sebab dari trade ke trade anda akan belajar. Anda akan lebih memahami diri anda dan anda akan lebih faham apakah yang lebih bagus untuk anda. Tetapi dalam masa yang sama juga anda kena ada circle kawan-kawan trader saham yang trade dalam skill yang lebih besar. Sebab dia adalah satu inspirasi kepada anda untuk trade dengan modal yang lebih besar. Okay, kalau anda tidak ada inspirasi kejayaan dengan modal yang lebih besar, maka anda akan stuck pada satu level. So macam mana anda nak pergi ke next level untuk buat profit lebih besar? Anda kena berkawan dengan orang yang lebih berjaya daripada anda. So kalau anda nak buat profit, anda tak pernah buat profit. Jadi anda kena masuk dalam circle orang yang biasa buat profit. Alright? Dan okay, saya nak melukislah kat sini, senang sikit. Okay, saya nak cerita pasal circle, boleh tak? Okay. Kita cerita pasal circle dulu. Okay, lepas tu anda akan lebih faham. Okay. Kejap Kita minum dulu. Dah habis dah air saya. Okay. Kering tekak. Kejap saya tengah cuba connectkan saya punya iPad Pro ni. Nak cerita pasal circle. Macam mana nak berjaya okay, dalam trade saham ni. Okay. Alamak, tak boleh nak connect Sekejap. Okay, alright. Share content. Okay, saya kena promote as host. Okay, alright. Okay, nampak tak? Okay, so macam mana nak berjaya Macam mana nak berjaya dalam saham ni? Okay, macam mana nak berjaya dalam saham? Okay. So macam mana nak berjaya dalam saham? As for newbie, macam mana nak berjaya dalam saham? Jawapannya adalah anda kena tahu circle. Anda kena berada dalam circle. Okay, contohnya ni circle. Ni circle orang yang berjaya ada dekat dalam ni. Okay, so orang yang berjaya dekat dalam ni ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini. Dia duduk dalam circle ni. Okay, dia duduk dalam circle. Okay, so anda pula berada dekat luar. Dia dekat luar ni, circle. Okay, so orang yang berjaya dalam saham dia ada dekat dalam circle ni. Okay, so apa yang anda nak kena buat adalah dekat dalam circle ni orang yang berjaya ni, okay, orang yang berjaya ni dia buat profit, dia buat profit, dia buat profit. Ramailah yang buat profit. Okay, so macam mana anda nak buat profit juga adalah anda kena masuk ke dalam circle orang yang buat profit dalam saham. Okay, masuk dalam circle ni. Okay, so bila rakan-rakan anda berjaya buat profit dalam saham, maka anda juga akan buat profit dalam saham. Okay, sekejap tertutup ni. Sekejap, saya tutup ni kejap. Okay, boleh nampak tak? Okay, macam mana nak berjaya dalam saham ni, okay? Alright, so bila anda masuk dekat dalam circle ni, okay, maka secara tak langsung juga, anda juga akan berjaya dalam saham. Sebab anda ada kawan-kawan yang nak berjaya dalam saham dan berjaya dalam saham, okay? So, next, apabila anda nak, contohlah, okay, anda dah berjaya buat profit dalam saham, tapi anda nak buat profit 4 angka dalam saham. Jadi bila anda nak buat profit 4 angka dalam saham, anda kena masuk dalam circle orang yang buat profit 4 angka dalam saham. Dia buat profit 4 angka. So anda masuklah dekat dalam circle ni. Okay, masuk dalam circle. Okay. Dan because of kawan-kawan anda buat profit 5 angka dalam saham, maka secara tak langsung juga anda akan terdorong untuk buat profit sebanyak 4 angka dalam saham. Okay, so itu dia
macam mana caranya untuk capai result. Okey, dan yang terakhir, kalau anda nak buat profit contoh 5 angka dalam saham, anda kena masuk dalam circle orang yang berjaya buat profit 5 angka dalam saham. Ni dia punya formula dia, masuk dalam circle. Apa yang anda nak capai, anda kena masuk dekat dalam circle. Okey, kalau anda tak masuk dalam circle, anda duduk dekat luar ni, anda duduk dekat luar ni, maka anda akan capai result yang sama seperti apa yang anda dapat sekarang. Okay, so that's the way macam mana formula yang saya nak ajar kepada anda adalah formula circle ni. Anda nak capai apa, anda kena berada dekat dalam circle orang yang berjaya capai perkara tersebut. Okay, alright. Faham ke faham ni? Okay, so kalau faham, sila komen faham. Alright, so that's the way macam mana kita nak berjaya dalam saham, kita kena ada kawan-kawan yang berjaya dalam saham. Saya ingat lagi mentor saya, dia kata macam ni tau, you nak jadi jutawan. Okay, dia tanya, kalau you nak jadi jutawan, saya nak tanya you, berapa ramai kawan you adalah jutawan? Okay, you ada tak kawan jutawan, berkawan dengan jutawan? Kalau seorang pun kawan you tak ada jutawan, susah you nak jadi jutawan. Okay, so sama juga, you nak drive Mercedes. Okay, soalan dia adalah berapa ramai kawan you drive Mercedes. Okay, kalau seorang pun kawan you tak drive Mercedes, susah you nak drive Mercedes. Okay, so that's the way macam mana caranya kita nak capai sesuatu adalah kita nak kena masuk dalam circle tu. Okay, so sama juga kalau anda termasuk dekat dalam circle orang yang drive Lamborghini. Okay, anda kawan dengan orang yang memang drive Lamborghini, lama kelamaan anda pun terlamborghini juga. Terlambu gitu. Okay, alright. So that's the way. Cara paling mudah untuk berjaya adalah berkawan dengan orang yang berjaya. Very simple. Okay, kalau anda berjaya dengan, kalau anda berkawan dengan orang yang kurang berjaya ataupun lebih rendah daripada anda, maka susahlah anda nak capai kejayaan tersebut. Okay, so the importance of circle sangat penting. Okay, so ini tips mahal yang saya kongsikan kepada anda pada malam ni. Okay, so far okay tak? Adakah anda masih bersama dengan saya ni? Siapa yang suka saya share benda-benda macam ni? Cuba komen best lagi sekali dekat ruangan komen di bawah. Okay, alright. Evo Coin. Lebih selamat guna own cash dalam trade, betul? Syarizan bin Sharum, tuan tunjuk sikit cara buat support and resistance. Okay, tu lain kali lah nanti saya share pasal kajian saham. Alright, Gorol Papesioh. Macam mana nak tahu saham tu dalam maintenance atau tak aktif? Tak aktif maksudnya volume dia rendah lah. Okay, Suhaimi Said, biasanya tuan buat kajian saham setiap hari atau weekend? Berapa minimum bilangan kajian saham, bilangan counter kajian saham kajian tuan? Depends lah. Okay, depends. Ada banyak, ada masa sikit. Kalau saya baru lepas jual saham, banyaklah sikit saya kaji saham. Okay, kalau saya tengah on position mana-mana counter, saya tak banyaklah kaji saham. Okay, so tengok keadaan. Okay. Alright, Pesa Juki untuk counter 40 sen ke 80 sen boleh ke guna SNR coach? Boleh kalau tahu cara guna SNR. Alright, Nasrun Minallah Abe. Tuan, saya baru join PSM tadi. Saya account M Plus dah ada. CDS RHB belum ada lagi. Baru nak buat. Jadi saya nak buat kajian guna apa dulu tuan? Boleh bagi cadangan tuan? Jawapannya adalah boleh gunakan KLSE screener. Okay? Boleh pakai KLSE screener. Percuma sahaja. Alright, Rizal Abu Hassan, investing.com dengan RHB Trade Smart function dia sama ke tuan? Berbeza kot. Ada function yang berbeza. Okay, alright. Ahmad Fisabilillah, saya berminat tapi tak ada kawan yang berjinak dengan saham ni. Jawapannya cari kawan yang berminat, yang berjinak dengan benda ni. Okey. Carilah kawan lain. Dah pergi kawan dengan orang yang tak berjinak, pergilah kawan dengan yang berjinak. Aduh, kelakar. Okey, alright. Okey, alright. Nur Samsudin, saya follow tuan. Memang punya coach boleh suggest screener terbaik. Screener terbaik saya pakai investing.com okey, RHB Trade Smart pun okey. Okay, alright. Saidatul Raihan, tuan nak untuk counter warrant ada yang naik tapi tak sampai resistance dan turun balik macam Lei Hong warrant tu. Adakah sesuai jika kita set naik sikit je jual dan boleh buat berulang kali untuk dapatkan beberapa kali profit?
dari kaunter yang sama. Cuma kita akan terlepas untuk profit banyak jika saham naik tinggi selepas tu. Boleh, suka hati anda, suka hati puan. Okey. Saya Idrus Asagov. Tuan, boleh tak masukkan ilmu support dan resistance dalam modul PSM sebab rasanya penting untuk student PSM ada ilmu ni untuk decide nak hold atau tak. Boleh tak tuan? Jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh. Okey, modul tu hanya dekat dalam WSM Warren Secret Saham Mastery sahaja. Okey. Alright, nanti kalau saya masukkan modul tu nanti anda pening. Dalam PSM saya ajar support and resistance, anda pening sebab trading plan kita tak mengikut support and resistance yang kita belajar dalam WSM. Okey, dia PSM ada cara dia sendiri, sistem dia tersendiri, okey. Kalau berminat nak belajar support resistance, jemput masuk ke Warren Secret Saham Mastery, insya-Allah anda akan belajar ilmu support and resistance dengan lebih baik lagi, okey. Syarizan bin Sharum, tuan, apa beza indikator versus oscillator? Jawapannya saya pun tak tahu. Indikator ke oscillator ke tu semua tak penting. Yang penting kita tahu nak guna indikator apa. Okey, panggil dia indikator ke oscillator ke tak kisah. Panggil dia stochastic ke stochastic ke tak kisah. Yang penting boleh buat duit. Ini sebut dah betul tapi duit tak hasil-hasilkan. Tak ada result, tak guna juga. Buang masa. Okey. Alright, Yusof Mergong. Salam tuan, untuk TA pakai trading view option untuk time frame hanya ada pilihan 1 tahun, 5 tahun dan all. Bolehkah pakai untuk monthly 5 years, weekly 1 years? Boleh. Alright. Ahmad Fi Sabillah. Tuan, maaf saya nak minta tolong. Saya nak isi minta ke tempat kerja pukul 11 malam tapi tak cukup modal tuan. Allahu Rabbi. Demi Allah saya bayar balik 9 hari bulan ni pada yang menolong kejap. Demi Allah. Okay, alright. Alan Ayub, tak dengar suara. Dengar ke suara saya? Okay. Tok Payroll Legacy Farm. Terima kasih Tuan Nizam. Saya dapat ilmu baru dari Tuan. Dapat ROI 100%. 2 kali counter warrant. Webinar Warren Secret. Halalkan segala ilmu. Alhamdulillah. Tahniah Tuan Tok Payroll Legacy Farm kerana buat 2 kali 100% daripada counter warrant. Terbaik. Saya sangat-sangat seronok mendengar feedback profit daripada student-student saya. Okay. Alright. Takinlah. Assalamualaikum coach. Wow, background kat kedai baru. Hehe. Nur Nadia Muhammad Farid. Segak rambut baru tuan. Terima kasih. Ada juga yang komen rambut saya. Terima kasih. Umu Ahmad, saya dah apply IPO 4 kali dan tak berjaya. Any tip? Jawapannya tak ada tip sebab saya pun tak apply IPO. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan saya pada malam ni. Apa yang sebenarnya anda suka tentang sesi live saya yang membuatkan anda terus bersama dengan saya dari awal sampai habis? Cuba komen sikit dekat ruangan komen. Okay, dan kita dah berlangsung lebih 1 jam saya rasa. 1 jam 17 minit. Gila. Okay. Alright. Alhamdulillah ramai viewers malam ni. Norsima Putih, Alhamdulillah walaupun dah tua, Acik still nak join juga. Terima kasih. Siti Nur Haris, tuan, kalau sesuatu counter FATA semua cantik, apakah itu tandanya kot counter tu memang akan berterusan uptrend ke? Dan kita boleh entry lagi dan lagi. Hehe. Jawapannya tak tahu. Mungkin dia naik, mungkin dia jatuh. Tak ada siapa tahu. So, jawapan saya adalah jangan cuba untuk predict the stock market. Tak payah predict, okay? Muasyar Sharif, salam Tuan Nizam. Doakan saya sekarang tengah kuarantin di hotel. Okay, saya doakan yang terbaik Tuan Muasyar Sharif. Semoga selamat semuanya. Keep in touch with us. Muhammad Adib Azman, iPad baru, style rambut baru. Alifia Dahlia, lepas ni iPad seorang satu untuk staff. Alifia Dahlia, tahniah saya ucapkan dapat feedback puan berjaya buat profit. Berapa yang profit? Banyak akan profit. Cuba share sikit berapa profit. Tahniah saya ucapkan. Muhammad Syukri Sashah, tuan memang suka barang Apple ya? Best ke tuan? Sukalah juga. Saya suka iPhone. Okay, iPad saya baru try pakai. Tapi laptop saya pakai Acer. Acer Nitro 5. Okay, sebab Acer ni ataupun laptop Windows dia boleh support RHB Trade Smart. Kalau iPad belum boleh support untuk
RHB Trade Smart Desktop Application. Okay. Zalif Amnan, counter warrant dan counter induk ada beza dari segi trading plan ke tuan? Ada, jauh bezanya. Okay, jauh bezanya. Alright, Takinlah, I love warrant. Alright, Kasih Abadi, kalau guna indikator Bollinger Bands, boleh ke beli kat bawah BB atau tunggu naik atas support middle band? Contoh sekarang, pre-Lexus warrant. Belajar dulu cara nak trade counter warrant, okay? Mesti ada cara yang betul untuk trade counter warrant. Okay. Besu, counter warrant apa cadangan Tuan Nizam? Minimum, maximum volume and price. Tak ada. Tak ada cadangan. Saya tak ada cadangan apa-apa counter. Counter nak beli apa, kaji sendiri, okay? Okay, alright. Saparudin Talib, top fan saya. Kalau Tuan buat kajian dan jumpa counter permulaan uptrend, adakah Tuan terus buy malam tu juga atau tengok esok masa bursa dah buka? Saya akan tengok, saya akan masuk membeli ketika pasaran saham dah dibuka. Saya tak queue malam. Okey? Saya tak queue saham pada waktu malam. Saya hanya tengok pasaran saham dibuka dan saya nak dapatkan harga yang saya target. Macam tu. Okey, right. Saya Idrus Al-Sagof, saya nak berkawan dengan Tuan Takinlah sebab dia banyak ilmu saham. Jealous saya. Okey, right. Alright, Mahadi Zahari, newbie, macam mana kita nak kenal Jerung? Bersiap-siap untuk on position Tuan. Tak tahulah, saya pun tak tahu Jerung buat apa. Okay. Ku Jamaluddin, Tuan Nizam, bila ada update kelas online saham Mastri yang terbaru? Jawapannya tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu bila kita ada program lagi. Buat masa ni kita tidak ada intake untuk mana-mana program. Alright, dan kalau nak tahu lebih lanjut anda boleh hubungi tim saham Mastri. Kita akan buat waiting list untuk program-program kita yang akan datang. Alright, dan hopefully anda boleh tunggulah bila kita ready untuk launch any new program, okay? Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya pada malam ini, okay? Reni Suraya, faham coach? Takinlah faham. Okay, right. Saya pun Tuan nak aura warrant Tuan, Takinlah. Okay, right. Siti Nur Aisyah, saya nak berkawan dengan orang jutawan, boleh? Haji Muhammad Yasin, tak adalah kawan jutawan. Jadi pergi cari kawan jutawan. Pergi berkawan dengan jutawan. Okay? Masuk circle orang jutawan. Okay? Alright. Syafiqah Syahira, best. Muhammad Izwan, best. Takinlah suka coach, best. Okay, right. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya, yang tanya soalan, yang klik button share. Nur Samsudin, mari masuk circle PSM, WSM, semuanya bakal jutawan, insyaAllah, amin. Alright, Amir Qayyum Jahaya, bila kelas WSM dibuka Tuan? Belum tahu lagi, insyaAllah nanti kita dah confirm, kita akan maklumkan, okay? Reni Suraya, jemput masuk ke WSM, hihi, saya dah me-welcomekan diri sendiri dah ni coach, pintu je belum buka. Okay, alright. Okay, alright. Okay, Syed Idrus Al-Sagof, insyaAllah teringin sangat nak join WSM, cuma tak pasti sama ada mampu atau tak. Sekarang sedang berusaha keras trade untuk kau untung untuk buat WSM. Okay, all the best untuk kumpul modal dan sebagainya. Alright, dan kalau kita nak, insyaAllah kita akan usaha dapatkan apa yang kita nak. Kalau kita betul-betul nak, okay, harga bukan penghalang, okay, kita akan dapatkan juga. Okay, contoh macam saya lah, iPad Pro ni saya nak sangat. Okay, harga dia mahal, tapi saya beli jugalah. Okay, so that's the way. Yang penting kita nak dulu. Bila kita nak, insyaAllah kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Okay, alright. Dina Talib, suka bila Tuan bagi tips. Reni Suraya, tak gila coach, 2 jam pun saya stay. Alright. Nur El Ain, Aisina nak habis dah, Tuan lambat buka. Okay, tak apa. Ideal Apizil, berapa modal sesuai untuk mula jadi full time trader Tuan? Mulakan dengan modal yang rendah dan lupakan dulu full time trader. Tak payah sibuk nak full time trader. Okay, yang penting buat dengan betul dulu. Okay. Syed Idrus Al-Sagof, ilmu yang diberi takkan dapat di mana-mana kelas saham lain. Terima kasih. Saidatul Raihan, rasa bersemangat bila dengar live dari Tuan. Terima kasih. Puak De Moksu membangkitkan semangat yang makin merudum Tuan.
Rizal Abu Hassan, sebanyak soalan yang tuan jawab dan kongsikan. Terima kasih. Mat Nasib, penerangan tuan jelas senang faham. Terima kasih. Rid Mat Jusim, ilmu yang mantap, terbaik coach. Muhammad Siddiq Abdul Hakim from Saudi, nak masuk kerja jap lagi, semangat dengar. Thank you tuan. Terima kasih jauh-jauh dengar. Alright, Hafiz Salim, seronok layan Pillow Talk tuan. Ada sumber inspirasi, story gelak-gelak, cerita girlfriend and boyfriend. Pula. Okay, alright. Okay, alright. Syah Amirul, reason saya tengok video tuan sebab saya minat dengan talk tuan untuk motivate diri saya untuk terus konsisten dalam dunia pelaburan saham. Terbaik. Latif Kamaruzzaman, salam tuan, waktu terbaik untuk membeli pagi, tengah hari atau petang. Bila-bila masa pun boleh beli. Yang penting kita dah kaji, kita tahu apa yang kita beli, okey? Yusuf Mergong, good information and knowledge bagi newbie PSM baru first step dalam saham ni. Terima kasih. Daddy Fazian, tuan, kalau harga yang tuan dah target untuk beli tu tak match lagi, tuan cari counter lain atau masih tunggu ke? Jawapan saya suka tunggu. Okay, kalau saya dah kaji counter tu, saya tahu dia bagus dan saya nak dapatkan harga yang terbaik, saya sanggup tunggu. Okay, saya tunggu sikit. Sebab saya percaya saham yang naik ni dia akan turun. Sebab ada orang beli, dia ada orang nak jual. Jadi kita boleh dapatkan harga yang lebih murah. Okay, so saya tak terkejar-kejar membelilah. Saifuddin Lotepi, berapa orang baru masuk tim Saham Masri? Kita ada 2 orang baru masuk dalam tim Saham Masri. Yang pertama adalah Puan Akila, dia adalah Marketing and Sales Supervisor kita. Alright, dia akan menggantikan tugas saya. So banyak tugas saya akan saya delegate kepada Puan Akila. Alright, she's a good staff. Okay, saya percaya. Okay, dia akan membantu saya grow this company dengan lebih tinggi lagi. Alright, dan yang kedua kita ada Irene. Okay, Irene. Okay, so Irene juga adalah dalam tim Saham Masri kan, dalam position admin assistant and customer service. Okay, jadi insya-Allah tim kita dah agak complete buat masa ni. Alright, dan insya-Allah kita nak go all out lagi untuk bantu lebih ramai orang untuk berjaya dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia insya-Allah. Okay. Alright, Syed Hazar Nurizwan, Syed Hasan, berapa lama paling lama tuan pernah hold sesuatu kaunter saham? Paling lama beberapa bulan. Saya rasa 6 bulan kot. 6 bulan, 7 bulan. Okay, saya jarang hold saham lebih 1 tahun. Saya jarang. Kecuali saham tu untuk dividen dan saya memang nak hold lama, saya akan simpan lebih daripada setahun lah. Alright, Umu Ahmad, coach baca komen satu-satu. Best, terima kasih. Alright, Fairuz Adani Roy Dahlia. Salam tuan, alhamdulillah dah siap akaun CDS RHB. Tahniah. Dalam proses mengkaji counter-counter saham, tidak sabar buat first trade dalam sama follow tuan. Okey, terima kasih dan tahniah kerana dah siap akaun CDS anda. Okey, dan insya-Allah saya doakan semoga anda dapat mulakan langkah dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia dengan sebaiknya. Okey. Hafsah Mustafa, Puan Hafsah Mustafa, WSM terbaik. Tahniah Puan Hafsah, baru berjaya buat profit RM7,000 daripada counter warrant yang dikaji sendiri. Tahniah saya ucapkan dan semoga lebih banyak lagi profit dapat dihasilkan pada tahun 2021 ni, okey. Alright, Jimmy Muhammad Azmi, malam ni tak ada Yasin ke coach? Ramai viewer ni. Nantilah lain kalilah baca Yasin. Okey. Yasin kita dah stop, sempena PKP 2.0 ni dah berakhir, kita stop dululah. Okey, nanti kita baca surah Yasin lagi, okey. Reni Suraya, kan memang coach meraihkan komen-komen semua, respect. Alidin Abdul Hamid, ilmu yang manfaat. Pengalaman baru dan seronok coach, tambah ilmu Tuan Nizam Malik. Noliana Khai, newbie PSM here tuan, baru seminggu dalam PSM dah tak rabun lagi, alhamdulillah. Alright, alhamdulillah. Nur Satirah, tengah kumpul modal nak join WSM, kalau ada rezeki nak join, bersemangat ni. Okay, alhamdulillah. Syed Hazan Nurizwan, waktu bila tuan selalu analisis counter warrant, weekend atau sentiasa ada waiting list? Saya memang ada waiting list. Saya ada dalam saya punya watch list saya. Tetapi dalam masa yang sama juga saya akan kaji juga counter-counter yang lain yang mungkin ada potensi lah from time to time. Okay, right. Akilatul Afifah, Allahu tingginya pujian Tuan. Moga Allah lapang kepercayaan Tuan kepada kami semua, insya-Allah. Din bin Aziz, yap, betul puan, saya pun sama.
Syed Hazan Nur Rizwan, Syed Hassan, saham dividen kalau harga turun tuan chill je ke atau average down? Sebab target kita dividen je kan. Okay, right. Last benda yang saya nak share dengan anda malam ni, siapa yang dah keluar daripada sesi live ni rugi sebab saya nak share satu benda yang very important berkaitan dengan saham dividen. Okay. Boleh tak saya nak fokus kat sini? Untuk soalan daripada Tuan Syed Hazan Nur Rizwan. Saya suka soalan ni. Okay, untuk saham dividen. Okay. So jom kita borak sikit untuk saham dividen. Okay, right. So apa yang saya kongsikan dengan anda, strategi yang saya kongsikan pada anda malam ni adalah bagaimana cara saya lakukan pelaburan saham saya lah. Dia bukan satu advice, bukan satu nasihat pelaburan. Okay, saya just share cara saya. Okay, seperti mana saya share tentang pay yourself first. Okay, sama juga saham dividen ni pun cara saya melihat saham dividen. Anda boleh fikirkan sama ada cara saya ni bagus ataupun tidak. Okay, kalau anda nak follow terpulang pada anda. Alright, kalau anda tak follow pun terpulang pada anda dan ini bukanlah satu nasihat pelaburan. Okay, so saya disclaim awal-awal ni. Alright, so saham dividen macam mana So sekiranya kita beli sesuatu saham dividen, kita punya target adalah untuk makan dividen. Okay, ingat kita punya target adalah untuk makan dividen. Okay, bukan. Okay, sekejap target kita adalah untuk makan dividen, bukannya untuk capital gain. Okay, ingat formula ni. Saham dividen, kita nak memfokuskan kepada dividen, bukan capital gain. Okay, bukan. Okay, tetapi dividen. Okay, so kalau kita nak makan dividen, apa yang kita nak tengok dalam sesuatu kaunter saham tu, mestilah sesuatu syarikat tu dia punya turnover dan net profit sentiasa bagus. Itu yang kita nak tengok. Dan syarikat sentiasa memberikan dividen. Dia tak stop bagi dividen dan dividen dia tidak ada penurunan. Okay, so dua benda ni yang kita nak fokuskan dalam saham dividen. Okay, jadi bila kita beli saham dividen, kita tak kisah pasal turun naik harga saham dia. Okay, dan in fact bila harga saham turun, kita suka sebab kita boleh membeli saham tu pada harga dia murah kat bawah. Okay, untuk saham dividen, kita punya game plan adalah nak kumpul unit saham tersebut sehingga 1 juta unit yang pertama. So cuba anda fikir, kalau saham tu pada harga, katalah harga saham tersebut pada harga RM RM1. Okay, dengan harga saham tu pada harga RM 0.700, 70 sen. Okay, mana lagi bagus kita beli? Beli pada harga RM1 atau beli pada harga 70 sen? Okay, jawapannya adalah beli pada harga 70 sen sebab kita akan dapat lebih banyak unit. Kalau kita beli sesuatu saham pada harga RM1, kita akan dapat unit dia rendah. Faham tak? Okay, so bila harga saham jatuh, kita sepatutnya suka sebab bila saham tu jatuh, kita boleh tambah unit saham kita. Bukannya takut. Okay, masalah ramai orang bila dia tak faham apa yang dia buat dalam saham dividen dia tersebut, bila dia beli saham tu dia target dividen, tapi bila harga saham jatuh dia pergi takut. Lepas tu dia pergi jual saham dia. Dah kenapa? Okay, bila saham jatuh kita tambah collect beli lagi. Sebab kita nak tambah unit saham dalam syarikat tersebut. Kita nak jadi pemilik saham syarikat dalam syarikat tersebut. Kita nak ada banyak unit saham. Kita nak makan dividen lagi banyak. Jadi kita beli bila harga saham tu jatuh. Okey. Dan kita tak suka tengok harga saham tu naik. Bila harga saham tu naik, kita nak beli, kita akan dapat unit tu sikit je. Dengan modal yang sama, kita dapat unit dia sikit je. Okey. So, apa yang kita nak pertimbangkan dalam saham dividen, okey, adalah macam mana kita nak tahu sesuatu saham tu kita dah perlu jual saham dividen tersebut adalah nombor satu, okey, apabila syarikat tu dah kurangkan dividen. Kurangkan dividen, okey, itu adalah petanda kita kena berjaga-jaga. Yang kedua adalah dia stop bagi dividen. Stop bagi dividen.
Maksudnya dah bertahun-tahun dia bagi dividen yang banyak, lepas tu dia stop ataupun kurang bagi dividen. Yang ketiga, kita boleh tengok sekiranya turnover menurun. Maksudnya syarikat tu buat bisnes, dia punya sales dia makin turun. Yang keempat, apabila net profit dia juga makin turun. Okey, bermaksud bila net profit turun, apa maksud dia? Bila net profit turun, maksudnya syarikat makin kurang duit dia. Bila net profit kurang, macam mana nak bagi dividen banyak-banyak? Jadi ini adalah antara kriteria yang kita perlu fokuskan sekiranya kita nak menjual sesuatu saham. Maksudnya FA syarikat tersebut dah mula goyang ataupun problem. Jadi kita tak nak duduk dalam company yang FA dia problem untuk target dividen. Kita nak masuk dalam syarikat yang FA dia bagus tetapi harga saham dia murah, okay, dividen yield dia tinggi supaya kita dapat makan sebanyak dividen, hasil dividen daripada syarikat tersebut. Okay, so inilah benda-benda yang kita kena consider dan fokuskan sekiranya kita nak membeli saham dividen. So anda kena faham dengan jelas, okay, kita beli saham dividen ni untuk apa, strategi kita apa. Okay, dan selagi syarikat tu bagus dari segi fundamental dia tak rugi, dia okey, tapi harga saham dia jatuh, baguslah. Bagus untuk kita collect, membeli, beli lagi. Ketika dia oversold, kita tambah membeli. Okay, ketika dia berada dekat para support, kita tambah membeli sebab kita nak kumpul unit saham tu sebanyak mungkin. So bila anda faham this rule, konsep, anda tidak akan risau. Bukan masalah chill tak chill. Ni masalahnya bila harga saham jatuh kita suka. Saya suka saham yang dividen saya dia turun bawah daripada harga yang saya dah beli. Sebab saya boleh average down, tarik dia ke bawah. Nanti bila dia naik ke atas, saya boleh jual secara capital gain. Lepas tu saya dah profit kan. Profit tu saya pergi beli lagi bila dia turun kat bawah. So benda tu saya buat untuk collect lagi. That's the way. Secara ringkasnya macam mana kita manage kita punya pembelian saham kita. Okay, so apa yang saya share kepada anda ni adalah hasil benda yang saya buat. Sebab tu saya kata hanya trader saham sahaja yang boleh ajar anda jadi trader saham. Okay, so trade saham ni adalah satu aktiviti praktikal. Kita tak boleh belajar secara teori. So kalau anda nak berjaya dalam trade saham, anda kena belajar daripada orang yang memang trade saham dan dia share macam mana dia buat. Anda nak tahu macam mana dia buat. So sekarang saya cerita apa yang saya buat. Okay, dan benda ni tak ada anda jumpa dekat mana dekat luar sana. Okay, tak ada orang yang share pengalaman dia trade saham. So sebab tu saya buat benda ni, sebab saya nak share kepada anda cara saya. Mungkin sesuai dengan anda, mungkin tak sesuai pada anda. Anda nilaikan sendiri. Okay, yang mana bagus anda ambil, yang mana yang tak sesuai, it's okay. Okay, mungkin tak sesuai sebab mindset kita berbeza, cara kita berbeza, risk tolerance kita berbeza, matlamat pelaburan kita berbeza. So you make your own decision. So kalau anda tak rasa sesuai, anda boleh ikut je cara yang lain yang anda belajar dekat luar sana daripada orang-orang lain di luar sana. Tak ada masalah. It's okay. Tapi beri peluang pada saya untuk share sedikit cara saya, pengalaman saya, dan apa yang saya share ni dah terbukti berkesan. Dah bantu ramai orang untuk lakukan benda ni dan mereka start producing result along the way. Okay, boleh ya? Alright. Hafiz Salim, tadi keluar berita mengatakan trader runcit BSKL meningkat berganda-ganda sejak PKP ni. Apakah pandangan tuan? Tak ada pandangan? Jawapannya baguslah. Okay, sebab Bursa Malaysia memang nak menggalakkan lebih ramai orang terlibat dalam pasaran saham. Pada tahun 2019, tahun 2018, Bursa Malaysia keluarkan statistik hanya 1.9 juta rakyat Malaysia dari total 30 juta, 31 juta rakyat Malaysia yang mempunyai akaun CDS. Okey, dan hanya beberapa persen daripada 1.9 juta rakyat Malaysia tu yang aktif menggunakan akaun CDS mereka. Maksudnya terlalu ramai orang masih lagi belum terdedah dengan dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey. Jadi soalannya adalah kenapa ramai orang masih belum terlibat dalam saham? Jawapannya bukan sebab takut rugi, bukan sebab rasa saham ni berbahaya, berisiko, bukan sebab tak ada modal, ramai orang ada modal. Tapi isunya adalah sebab ramai orang tak tahu tentang pelaburan saham. Ramai orang tak tahu yang kita boleh beli saham, jual saham guna smartphone sahaja dan buat kajian saham menggunakan laptop. Ramai orang tak terdedah dengan ilmu saham. Jadi apa yang saya buat adalah saya share pengalaman saya. Okey, saya share apa yang saya buat. Alright, dan apa yang bagus, sekiranya bagus benda ni, dan bolehlah lakukannya dan anda boleh dapatkan ilmu anda berkaitan dengan saham. Okey, dan sekiranya lebih ramai
trader saham runcit, maksudnya lebih meriahlah pasaran saham kita. Alright, lebih banyak lagi modal akan masuk ke pasaran saham dan itu akan merancakkan dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Itu adalah win-win situation for everyone sebenarnya. Tapi kalau masuk ke pasaran saham tanpa ilmu, maka ramailah yang akan mengalami kerugian dalam pasaran saham. Okey? Hilang suara saya. Okey, alright. Okay, saya nak jawab soalan ni. Miji CJ7. Saya tanya tuan yang tadi berkenaan dengan kaunter-kaunter yang rendah, contoh 2 sen. Adakah kaunter tersebut bakal keluar dari list saham? Thank you tuan. Okey, soalan ni saya faham. So adakah kaunter-kaunter saham ni yang murah akan terkeluar daripada Bursa Malaysia, contohnya harga 2 sen? Jawapannya bergantung kepada kaunter tersebut. Kalau dia berada dalam list PN17, maksudnya risiko terkeluar daripada Bursa Malaysia adalah sangat tinggi. Okay, so kalau dia 2 sen, dia boleh jadi dua keadaan. Sama ada dia remain 2 sen ataupun dia naik ke harga yang lebih tinggi. Ataupun syarikat buat consolidation yang menyebabkan harga tersebut jadi lebih mahal pada harga RM1 contohnya. Okay, so tak semestinya kaunter tu akan delisted. Mungkin juga delisted kalau syarikat tu masuk dalam list PN17. Okay. Alright. Hilang dah suara saya ni nak cakap. Okay, alright. Alright, Syed Hazan Norizwan. Faham tuan, terima kasih banyak atas penerangan yang sangat detail. Semangat balik nak kumpul unit saham dividen. Okay, all the best. Badrul Syam, ilmu paling mahal Tuan Nizam share kepada kita. Alright. Reni Suraya, maybe ramai tak terlibat saham sebab tak banyak exposure atau dah selesa dengan apa yang ada. Betul tu? Ayah Dimi, betul tuan, ramai tak tahu termasuk saya tuan. Baru 27 hari bulan 2, baru ni saya join program tuan. Terima kasih. Evo Coin, ramai yang ingat saham mesti rugi, untung sikit. Punca depa tak ada ilmu. Okay, alright. So itulah dia sesi live kita pada malam ni. Alright, dan saya rasa dah sampai masanya saya untuk stop sesi live pada malam ni. Saya harap apa yang saya kongsikan pada anda pada malam ni sedikit sebanyak memberikan inspirasi kejayaan kepada anda. Alright, dan saya nak beritahu anda yang ini iPad Pro yang saya gunakan untuk lukis tadi, okey, adalah hasil daripada profit saham yang saya buat. Baru ni saya buat profit RM28,000. Okey, so saya belilah iPad Pro ni. Okey, yang total semualah termasuk iPad ni, dia punya Magic Keyboard dan juga pensel ni, total semua lebih kurang RM5,997 macam tu. Okey, so saya beli menggunakan modal menggunakan profit daripada trade saham saya baru buat profit, alhamdulillah. Alright, jadi saya nak tunjukkan kepada anda, kita memang boleh beli apa yang kita nak beli apabila kita boleh generate income melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia. Alright, dan benda tu bukanlah satu luck ataupun cuba-cuba sahaja. Ia adalah potensi yang kita boleh buat dalam saham sekiranya kita ada ilmu saham. Okay, dan what if kalau anda ada ilmu saham tersebut? What if kalau anda boleh jana pendapatan melalui pelaburan saham? What if kalau dunia anda, lifestyle anda berubah because anda mengenali dunia saham? Berapa ramai daripada anda nak ubah hidup anda? Berapa ramai daripada anda nak jadi lebih berjaya? Berapa ramai daripada anda nak beli apa yang anda idamkan dengan mempunyai kekuatan kewangan yang lebih padu lagi pada tahun 2021 ni? Komen saya di ruangan komen. Okay, dan insya-Allah, alright, saya doakan anda berjaya dalam apa yang anda buat. Okay, sekiranya bermanfaat, bantu saya untuk klik button share video ini supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita dekat luar sana akan dapat manfaat. Alright, dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang bersama dengan saya. Alright, dan all the best untuk anda semua pada malam ni. Okay, so saya mohon maaf kalau tersalah kata dan sebagainya. Okay, insya-Allah kita jumpa lagi. Okay, Niza Halim, iPad Pro boleh open advanced charting RHB? Jawapannya boleh. Dan boleh juga gunakan KLSC screener dekat dalam platform dalam iPad Pro ni. Nanti ada masa ke lapangan saya akan buat sharing menggunakan iPad Pro ni dan kita boleh tengok platform KLSC screener. Hopefully KLSC screener tak kena masuk dalam waiting list lah. Okay, alright. So setakat ini saja dalam sesi live pada malam ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Kita jumpa lagi. Bye bye.
while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating.